buat nota je dulu. Kita buat nota je dulu. Okay, cikgu. Alright. Nanti lepas kita dah habis nota kita, barulah kita ni lah, barulah kita masuk modul. Okey. Dan kalau bolehlah awak ikutlah saya punya nombor. Maksudnya ni bulatan pertama, bulatan kedua sebab nanti senang. Nanti senang bila kita buat nota saya akan cakap okey ni bulatan yang berapa. Jadi awak ambil satu titik, buat garisan sampai ke biritan. Dan titik yang sama buat garisan lagi satu sampai ke dia punya hujung lilitan. Okey, lepas tu awak ambil titik yang lain. Okey, saya akan guna marker merah. Okey, saya guna marker merah. Ini dia sambung dengan ini. Awak gunalah baris cantik sikit. Dia sambung dengan ini dan ini dia bersambung dengan ini. Okey. Maka sudut ini saya namakan dia X. Taklah saya namakan P je lah. Saya namakan dia P dan saya namakan dia Q. Sudut P dan Q adalah sama. Okey. Kenapa dia sama? Sebab dia kongsi lengkuk yang sama. Dia kongsi lengkuk yang sama. Kalau awak tengok kan, yang merah ni, okey, dia garis sampai ke sini, garis sampai ke sini, ini lengkuk dia. Lepas tu, yang biru pula, dia sampai ke sini, dia sampai ke sini, dan ini lengkuk dia. Disebabkan mereka berkongsi lengkuk yang sama, maka sudut P dan Q adalah sama. Dalam buku awak, dia ada penerangan. Even dalam nota saya pun ada penerangan. Penerangan kata sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkup oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Kalau bolehlah saya nak cuba elakkan ayat-ayat tersebut. Awak just ingat melalui rupa dia sendiri. Okey? Jadi untuk bulatan yang pertama, memandangkan P dan Q kongsi lengkuk yang sama, maka mereka adalah sudut yang sama besar. Okey, sekarang andai kata saya tambah lagi satu. Saya letak titik ini. Saya sambungkan ke sini. Dan saya sambungkan juga ke sini. Okey? Maka saya namakan di sudut R. Memandangkan yang hijau ini juga berkongsi sama dengan sudut yang maksud saya lengkuk yang lain. Maksudnya yang hijau ni lengkuk dia kat sini kan. Dia kongsi lengkuk yang sama dengan merah dan biru, maka kita boleh kata dia sama. Sama. Dia mempunyai sudut yang sama. Awak boleh nanti maksud saya macam awak boleh refer balik pada buku teks ataupun nanti bila dekat sekolah awak dah mula belajar berkenaan dengan sudut, dia ada ayat yang lebih formal. Tapi untuk kelas kita ni, untuk kelas question awak, saya nak ringkaskan. Awak dah ingat melalui buku dia awak. Kalau ni, kalau ada baca ni, dia kongsi lengkuk yang sama. Okey lah, keyword dia adalah berkongsi lengkuk yang sama. Kongsi lengkuk yang sama. Itu lebih keyword lah. Ataupun buku dia, maksudnya kalau awak tengok ni, dia berkongsi lengkuk yang sama, maka sudut dia semua sama. Okey, sudut yang pertama. Boleh buat cantik-cantik terus sebab ini akan jadi reference awak. Ikut juga numbering. Ini adalah yang pertama. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan pergi kepada
rajah yang kedua. Okey, rajah yang kedua. Okey, rajah kedua ni pula, awak ada satu titik dekat sini. Awak tarik dia ke sini dan awak tarik juga ke sini. Okey. Lepas tu, awak ada titik dekat sini. Awak, okey. Awak buat benda yang sama, tapi agak-agak. Tapi yang paling penting adalah ini. Dia sama panjang. Lengkuk yang biru ini, lengkuk yang biru, dia sama panjang dengan lengkuk yang merah. Maka, okey, saya namakan dia, senanglah pada standardized. Tapi nama ni awak, kalau awak suka XYZ ke ABC ke boleh je, tak kisah, tak ada hal pun. Tapi saya akan teruskan benda P dan Q. Okey. Jika sudut ini berkongsi panjang lengkuk yang sama, maka kita akan kata dia sudut yang sama. Dia adalah sudut yang sama. Sudut yang sama. Okay, jadi apa dia punya keyword dia? Keyword dia adalah kongsi mempunyai panjang lengkuk yang sama. Ini panjang lengkuk yang sama. Sudut ini, lengkuk dia ini, sudut Q lengkuk ini, sudut P lengkuk ini sama panjang, maka mereka adalah jumlah nilai sudut mereka adalah sama. P sama juga dengan Q. Itu yang kedua. Sebab nota kan, tengoklah kalau sempat belajar, kita belajar. Sebab saya pun, pada saya lah, kalau saya nak study buku teks tu, untuk buat skema jawapan saya tengok dia terasing, saya buat sekali. Saya semacam benda tu banyak, tapi saya sekali aja. Macam kita buat sekarang. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan teruskan dengan rajah yang ke. Okey, mungkin awak tengok garis ke apa, okey, buat je dulu. Okey. Kali ni kita ada apa kita panggil dia? Asalan, origin. Okey. Apa awak buat? Awak gariskan dia punya diameter. Ni tengah tau. Tu tengah. Jangan ikut lukisan saya sebab saya lukis dengan tangan. Jadi tak tepat. Okey. Ada asalan, ada diameter. Lepas tu awak ambil daripada asalan itu, awak gariskan ke sini. Okey. Dan yang kedua, awak gariskan ke sini, tapi agak-agak lebih kurang panjang dia mesti sama. Panjang dia sama. Panjang lengkuk yang sama. Masih lagi cerita berkenaan dengan panjang lengkuk yang sama. Jadi sini sama. Panjang lengkuk dia sama. Maka dia punya sudut sama. Ini sama juga dengan sama juga dengan gambar rajah yang kedua. Dia punya key point dia adalah mempunyai panjang lengkuk yang sama. Key point dia sama. Ini panjang lengkuk yang sama.
Jadi yang nombor 2 dan nombor 3 ni lebih kurang. Satu dia start daripada limitan. Lepas tu dia pergi ke limitan lah. Yang satu ni pula dia start daripada asalan. Tak, saya tak nak salah tahu. Macam ini saya letak dekat. Dua ni cerita dia sama, mereka mempunyai panjang lekuk yang sama. Okey. Buatlah cucuk. Kalau macam saya sebab saya banyak kelas kan, jadi saya buat satu muka surat tu dua je. Sebab satu muka surat tu dua je. Supaya jelas. Tapi sebab saya tulis nota lah, saya tulis nota ni sebab saya nak explain kat awak. Tapi saya sendiri pun tak baca. Saya tulis je. Saya ni yang buat banyak awak tengok ni. Sudut-sudut pada tentang data integral dan kod yang sama ni, okey, saya kena salin lah juga sebab yang ni saya kena explain kat awak. Tapi yang macam merah ni semua bila saya cerita kat awak, tak ingat kan? Saya tak tengok pun ayat-ayat ni. Lagi kurang kita hafal lagi bagus sebab awak ada banyak lagi benda lain yang awak nak kena ingat. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa masalah, kita pergi tengok yang part A. Part A dengan part B tu lebih kurang lah. Okey, sebenarnya part A dengan part B tu macam 2 dengan 3. Tapi saya tak tahu kenapa saya asingkan. Jadi saya terus daripada nombor 4 sampai ke nombor 5, tapi tak apa. Tak apalah nak. Okey. Okey, yang part A ni dia lain sikit. Kita ambil satu titik, lepas tu kita tarik dia sampai ke lintan. Titik yang sama, kita tarik dia pergi lagi ke lintan yang lain, ke titik lintan yang lain lah. Okay. Lepas tu, titik yang sama, awak tarik lagi ke lintan, ke titik lintan yang lain. Okay, maksud dia kat sini macam dia apa, macam kongsi lah dia warna merah. Kurang lah. Okay. Okay. Jadi dekat sini, panjang lengkuk sini tak sama dengan panjang lengkuk sini. Okay? Okay. Masih sama. Saya nak namakan dia P. Okey lah, kalau awak rasa dia keliru kan, setiap ni awak boleh je namakan dia beza-beza. Tapi saya bagi tahu awal ada lebih kurang dalam 18 bulatan. Jadi ikutlah macam awak rasa yang awak rasa best. Okey. P dan Q. Kita namakan okey. Kita kena bagi nama juga. Jadi dekat sini kita panggil dia titik A, dekat sini kita panggil dia titik B, dekat sini kita panggil dia titik C. Maknanya kita ada apa? Kita ada panjang AB dan kita ada panjang BC. Okey. Kalau mereka berkongsi titik yang sama, lepas tu dia memanjang macam ni kan, dia akan menggunakan konsep kadaran P per Q P per Q. Sama juga dengan lengkuk AB per dengan lengkuk BC.
Itu formula. Kalau rupa dia macam ni, maknanya mereka datang daripada titik yang sama, lepas tu dia memanjang macam ni. Dia mesti sebelah-sebelah kan sudut ni, sudut tu mesti sebelah-sebelah. Macam ni tak boleh. Ni tak boleh. Sekejap, macam ni. Sekejap. Okey, andai kata macam ni lah contoh Dan dia macam ni, contoh saja. Lepas tu, dia berasing. Okey, dia macam nombor 2 ni tau. Tapi dia punya ini tak sama. Dia punya ni tak sama. Okey? Lekuk dia tak sama. Okey, kalau macam ni P dan Q disebabkan dia tak bercantum dekat satu titik, awak tak boleh kata ini adalah ni, tak boleh. Dia mesti macam ni. Kalau dia separate, tak boleh. Maknanya kalau dia separate, tengok dia punya lengkuk dia sama panjang. Kalau lengkuk dia sama panjang, dia akan jadi case nombor 2. Kalau lengkuk dia tak sama panjang, dia adalah dia. P adalah P, Q adalah Q. Kita tak boleh buat apa-apa. Jadi dia ni mesti disambung. Dia tak boleh terasa. Okey, lepas tu part D lebih kurang macam part A. Mereka berkongsi formula yang sama. Cumanya dia bermula daripada asalan. Jadi kita daripada titik tengah ni, kita panjangkan dia sampai ke limitan. Lepas tu kita ada daripada titik tengah juga, panjangkan dia sampai ke limitan. Ini model. Jadi lengkuk yang merah ini tak sama dengan lengkuk yang merah itu tak sama dengan lengkuk yang biru, tak sama. Okey, lengkuk yang merah dia tak sama dengan lengkuk yang tapi formula dia masih sama. Cumanya dia bermula daripada asalan. Pada titik tengah. Dia masih mempunyai formula yang sama. Dan kalau ayat dia cakap saya sudut-sudut pada limitan bulatan atau pusat bulatan juga berkadaran dengan panjang lengkuk yang mencapai dunia. Saya rasa ayat itu panjang. Jadi the way awak hafal adalah tengoklah rupa macam ni dia terikat dengan formula. Rupa ni dia terikat dengan formula. Rupa ni nak bagi tahu bahawa pisau lagi. Rupa yang ini nak bagi tahu sama apa pisau lagi. Yang ni dia boleh jadi banyak lagi. Asalkan dia kongsi lengkuk yang sama. Boleh kata. Okey. Kalau awak tengok nombor 1 ni dia lain lah. Dia lain sebab dia kongsi lengkuk. 2 dengan 3 ni awak boleh cakap macam satu family lah. Macam satu family. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai panjang lengkuk yang sama. Cumanya seorang mula daripada limitan, seorang lagi mula daripada asalan. Jadi 2 dan 3 ni awak boleh buat macam nota lah, macam satu family yang sama. Senang awak ingat. 4A dan 4B pun dalam satu family yang sama. Mereka berkongsi formula yang sama. Cumanya seorang mula daripada titik ni dan seorang lagi bermula daripada tengah. Okey, untuk 5, 6, 7 mereka juga
5, 6, 7 mereka berkongsi satu family yang lain. Okey. Saya rasa saya besar sikit. Sikit. Macam kurang. Okey, tak apa. Anyway. Okey. Kita mula daripada tengah. Daripada tengah. Lepas tu, daripada tengah ni, awak tarik ke sini. Dan awak tarik ke sini. Tarik sini. Okey. Lepas tu, daripada sini, awak tarik sampai ke atas. Ini pun tarik sampai ke atas. Ini asalnya, ini tengah titik. Okey. Maka sudut ini adalah 2 kali daripada sudut ini. Kalau sudut ini adalah P, maka sudut ini adalah 2P. Dia 2 kali ganda. Kalau rupa dia macam ni. Dia punya ayat dia, sudut yang dicampuri pada pusat bulatan adalah 2 kali sudut yang dicampuri oleh pada lingkar yang sama. Okey, dia nak cakap macam ni. Okey, sekejap saya ubahkan dulu. Saya ubahkan dulu so that awak boleh tengok. Okey, ini biru. Okey, dia datang daripada mana? Dia datang daripada limitan. Ni, limitan. Dia datang daripada limitan. Okey, dia pergi sini, dia pergi sini. Jadi, ini dia punya lengkuk. Okay, ini adalah P. Sekarang kita ambil titik itu daripada asalan. Kita tarik ke sini. Maknanya, diorang dua ni, diorang kongsi lengkuk yang sama. Cumanya, seorang daripada lilitan, seorang lagi daripada asalan. Maka, dianya akan jadi 2 kali ganda. 2 kali ganda. 2 kali ganda. Dia berkongsi lengkuk dekat sini. Saya akan tandakan hijau lah. Hijau ni adalah tempat mereka berkongsi lengkuk. Jadi key point dia, kalau kita dapat nota, key point dia adalah kongsi lengkuk yang sama. Ini kongsi lengkuk. Lepas tu, cumanya satu titik daripada lilitan. Bermula daripada lilitan. Satu lagi titik bermula daripada asalan. Daripada asalan. Apa tak? Boleh ya? Okay. Mereka berkongsi lengkuk yang sama. Okey, kongsi lengkuk yang sama. Saya akan dengan hijau lengkuk yang sama. Lengkuk yang sama. Cumanya yang ni datang daripada lingkar, yang ni datang daripada asalan. Jadi bila terjadi yang macam ni, maka apa tu sudut kat sini, ini 2 kali ganda. Okey.
Lepas tu kita tengok nombor 6. Nombor 6 dia tengah. Ya. Jadi dia sengit sikit. Dia sengit sikit. Ini masih lagi macam ni. Okey. Dan satu lagi pula datang daripada sini. Macam diameter lah, macam diameter. Dia okey, lepas tu sini sampai ke sini. Jadi kalau ini adalah P, ini adalah 2P. Nampak tak mereka berkongsi pada lekuk yang sama? Sama. Mereka berkongsi lekuk yang sama. Beza, okey, beza nombor 5 dan nombor 6 ni dengan nombor 1. Nombor 1 semuanya bermula daripada limitan. Nombor 1 ni semuanya bermula daripada limitan. Cumanya nombor 5, 6 dan 7 seorang mula daripada limitan, seorang lagi mula daripada asalan. Sebab tu dia lain sikit. Dia lain sikit. Okey. Jadi sama. Maksudnya nota yang sama juga untuk dia. Dan nota yang sama juga untuk nombor 7. Okey, nombor 7. Nombor 7 dah saya betulkan. Sama. Awak buatlah cantik ya. Buatlah cantik. Okey. Jadi sama kita ada asalan. Okey, lepas tu kita ada garis yang macam ni. Okey. Dan satu lagi, dia mesti datang daripada lilitan. Datang daripada lilitan, tapi dia berfungsi pada bentuk yang sama. Maksudnya, kalau sini adalah P, saya bawa masuk. Tak nampak. Okey. Okey, yes. Namanya kalau sini adalah P, sini adalah 2P. 2P. Tengok, kalau orang lukisan saya macam tak ada beza tau. Apa? Sudut ni dengan sudut ni sebab tak lukis betul-betul. Mungkin kalau awak lukis dengan jangka lukis, mungkin awak akan nampak lah perbezaan dia. Jadi mereka berfungsi lekuk yang sama, cumanya seorang datang daripada lilitan, seorang lagi datang daripada asal. Okey. Jadi nombor 5, 6, 7 ni dia bawa satu family yang sama. Ini utara. Okey, saya bagi dulu bahasa apa 5 minit dulu. Kalau ada yang tak sempat salin, sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya. Kalau soalan boleh tanya. Ini pun kalau ikutkan awak boleh tulis sekali je. Tapi awak bagi tahulah dalam jadi berkongsi benda yang sama. Ini pun berkongsi cerita yang sama. Ini pun 2 dan 3 satu family. 4A dan 4B satu family. 5 dan 7 satu family. Jadi awak senang lagi. Dia satu gang. Cuma rupa je lain. Saya akan padam pukul 6.12. 6.13, saya akan padam 6.13 dan meneruskan nota. Jadi kalau ada yang tak sempat lagi 6.12 bagi tahu. 6.13 saya akan padam. Teruskan. Nanti 13 saya akan padam.
tengok buku dia macam mana. Masih bentuk yang sama. Ini panjang bentuk yang sama. Ini kongsi, ini panjang yang sama. Cuma seorang muda daripada militan, seorang muda daripada tengah. Ini pula kita boleh disebahkan. Dia mestilah bersebelahan. Seorang muda daripada militan, seorang muda daripada asalan. Lepas tu, yang rupa baca ni pula. Dia kongsi bentuk yang sama. Cuma seorang muda daripada militan, seorang muda daripada asalan. Okey. Jadi pusinglah macam apa pun. Macam ni kan. Macam ni dia tarik dia punya titik ni ke sini. Dia tarik sikit ke sini. Jadi dia dah bentuk satu diameter. Tapi benarnya masih sama. Maka sudut di sini adalah 2 kali daripada sini. Lepas tu dia tarik ke sini. Maknanya dia masih lagi titik ni masih lagi dekat atas lilitan dia. Jadi insyaAllah memang boleh. Memang boleh ingat. Senang ni. Bila saya kata topik ni susah untuk saya, bukan dia, actually bukan susah. Dia tak susah, dia leceh sikit lah, sikit je. Sebab dia daripada nak dihafal. Okey. Okey, alright, 6.13 saya akan padam. Kepada yang baru masuk, nanti awak boleh tengok balik rakaman video ini, right? Pada yang baru masuk, saya just buat nota dulu, saya belum masuk lagi dia punya modul. Okay, alright. Okay, kalau macam tu saya bagi sampai 17 lah. Okay, 17. Okay, alright. Bagi sampai 17. Okay je, buat cantik. So depan awak tak buat lagi. Buat sekali je. Tapi itu akan jadi reference awak. Simpan dia. Okey, Huda dah siap ke belum? Yang lain-lain? Okey, siap tak? Boleh saya padam? Boleh cikgu. Boleh Okey, alright. Okey. Tak apa, nanti okey dah alright. Terus kita ada lagi dalam berapa?
Ulur. Boleh lah, boleh buat apa, boleh buat gerakan siap-siap. Boleh buat gerakan siap-siap. Oh, okey. Sekejap, sorry. Yang ke-9 ini dia separuh kan? Ini dia separuh. The next one belakang. Dia je separuh. Diameter lah, diameter. Apa hemisfera. Separuh, dia separuh. Sorry. Saya skip nombor 8. Okay, right. So, yang nombor 8 tu, cerita dia macam ni. Ini separuh tau. Maknanya dia tegak lah, dia tegak. Betul-betul separuh. Betul-betul membelah belakang. Okay. Betul-betul. Okay. Yang situ, dia nak cakap macam ni. Kalau awak ambil titik daripada sini, awak bawalah ke lilitan mana-mana dan awak patah balik ke titik sini. Contoh di ujung sini. Mungkin belum baris. Baca cantik. Okey. Okey macam ni. Kalau titik sini gerak ke sini dan gerak ke sini, maka ini adalah 90 darjah. Itu yang dia cuba cakap. Dia adalah segitiga. Yes, dia adalah segitiga.
Boleh buat yang lain. Sini, titik yang sama. Saya naikkan ke sini. So, saya pergi ke sini. Dia akan bentuk segitiga. Ini adalah 90 darjah. Ataupun kita tambah lagi. Sini. Naik ke sini. Turun ke sini. 90 darjah. Ini adalah cerita. Senang lagi. Kalau nampak separuh itu, jadi pada titik-titik kalau nampak macam segitiga macam ni kan, memang ada segitiga tempat lah 90 darjah. Alright, senang lagi. Okay. Lepas tu, nombor 9 dengan 10 ni, dia bawa satu family yang sama. Kita akan panggil dia sebagai sisi 4 kitaran. Okey, apakah itu sisi 4 kitaran? Rupa dia macam ni. Daripada satu lilitan, titik dekat lilitan, dia pergi dekat titik pada lilitan yang lain, dia pergi pada titik lilitan yang lain, dia pergi pada titik lilitan yang lain, dan dia batal. Okey. Dia membentuk segi 4 dan dia mesti sentuh. Okey, jap. Saya tak nak, saya nak ubah sikit sebab nampak macam 90 darjah. Saya tak nak dia nampak macam 90 darjah. Awak buat kalau boleh jangan bagi dia nampak macam 90 darjah. Saya buat. Awak buat yang saya buat tadi daripada dia berbentuk segi 4 tapi cuba untuk tidak buatkan dia nampak macam 90 darjah. Sebenarnya kalau awak buat 90 darjah, kalau awak buat betul-betul 90 darjah, betul. Tapi dia macam ni dia tak kena dengan apa yang saya nak tunjuk dekat awak sebenarnya. Apa yang saya nak tunjuk adalah ini adalah apa yang kita panggil sebagai sisi 4 kitaran. Setiap titik itu mesti sentuh pada lilitan. Okey. So, kenapa kalau dia punya macam tu? Kalau dia adalah sisi 4 kitaran, saya namakan dia P dan Q. Okay, saya namakan dia P dan Q. P tambah Q adalah 180 darjah. Saya rasa saya tak nak gunakan ini. Saya guna marker dia. Saya gunakan dia hijau. Hijau tak ada. Kita pilih hijau. Jadi P dan Q, P tambah Q adalah 180 darjah. Dia saling mententang. Apa dia? Pergi dulu. Boleh je kita sudah. Okey, dia saling mententang. Alright. Lepas tu saya guna yang pen merah. Saya namakan dia R dan saya namakan dia S. Dia bertentangan. R tambah S adalah 180 darjah. Sebab tu saya tak nak awak buat 90 darjah. Sebab kalau awak buat 90 darjah, betul juga. Betul. Katalah kalau awak betul-betul 90 darjah. Buat macam ni. Kan 90 darjah. Dan betul pun. Ini A tambah B dapat 180. Memang pun sebab awak buat nampak macam 90 darjah, awak buat betul-betul 90 darjah, maka dapat 180 lah. Jadi saya cuba untuk jangan buat 90 darjah, cuba saya akan sikit. Tapi basically itulah cerita dia. Kalau awak ada garisan, 4 garisan lah, nama posisi 4 kitaran. Dan garisan tersebut menyentuh pada lilitan ini, maka sudut ini yang tentang dengan dia tambah akan dapat 180 darjah. Sudut ini dengan sudut bertentangan dengan dia tambah akan dapat 180 darjah. Itu dia punya.
lepas tu dia up sikit. Lepas tu kita masih lagi cerita tentang sisi 4 kitaran, tapi dia macam ni. Ini sampai sini, ini sampai sini. Ini, ini, ini. Okey, ini sisi 4 kitaran, tapi dekat sini awak gariskan garisan lurus. Okey, macam tu. Yes, garisan lurus. Follow yang ni, follow yang ni. Oh, segi yang ini awak ajakkan. Lebihkan. Okay. Untuk yang ni, macam ni pula cerita dia. Ini P akan sama juga dengan Q. Q dekat sini. Sama. Okay. Ini R sama dengan sini. Yang ni penjelasannya mudah. Penjelasannya mudah sebab apa? Sebab okay, saya padam dengan beberapa belas dekat. Okey, tengok penjelasan yang ni. Tadi kita cakap, katalah saya namakan ini, saya namakan sebagai A. Tadi kita cakap dia bertentang, dia adalah sisi 4 kitaran dan bertentang bermaksud P tambah A akan dapat 180 darjah. Okey? P tambah A adalah 180 darjah daripada sini. Alright? Garis lurus. Garis lurus. Garis lurus kan? Kalau kita ada A dengan B, maka A tambah B adalah 180 darjah. Sebab apa? Sebab dia garis lurus. Jadi A tambah Q adalah 100. Yang ni awak tak salah pun tak apa. Ni just macam orang kata apa? Fun fact. Untuk awak tengoklah. Jadi P tambah A tentang 180 darjah. A tambah Q 180 darjah sebab apa? Sebab dia garis lurus. Jadi awak jadikan A ni sebagai subjek. A adalah 180 darjah tolak Q. Yang ni persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan yang ketiga. A adalah saya bawa Q ni pergi sebelah sana, tolak kan. Lepas tu yang ni saya masuk dalam P tambah 180 tolak Q. Sama juga dengan 180 darjah. A yang ni saya masuk dalam ni, masuk dalam ni untuk dapat ni. Jadi awak bawa Q pergi sebelah sana. (180) dengan 180 cancel. Sebab tambah. Awak bawa 180 ni pergi sebelah, dia akan jadi 180 tolak 180. Maka jawapan akhir awak dapat dah. Ini sama dengan maknanya lah, andai kata awak terlupa pasal fakta ini, tak ada masalah. Tapi yang ni memang ingat. Ini ingat. Kalau awak ingat yang ni, awak lupa yang ni pun tak apa, sebab awak boleh cari sendiri. Awak boleh cari sendiri sebab logik. Logiknya adalah, yang saya tunjuk kat depan. Boleh cari sendiri. Tapi tak apa, ini boleh salin sebagai apa orang kata rujukan tambahan awak untuk tunjuk, untuk bagi tahu kenapa P sama juga dengan
Okey, sebenarnya yang 12, 13, 14, 15 tu betul dia dah lain sikit lah. Sorry ya. Kalau awak buat bulatan okey, alright. Saya tak betul. Okey, anyway. So, 9 dan 10 ni satu keluarga yang sama. 9 dan 10 satu keluarga yang sama. And then masuk yang ke 11. Okey. Tadi awak belajar sampai sini, itu adalah satu subtopik tau, 6.1. Sisi kitaran 4, 9 dan 10 adalah subtopik yang kedua, 6.2 kalau tak salah saya. Dan yang ke-11 ini adalah subtopik yang ketiga. Awak belajar pasal konsep tangent. Okey. Tangent kepada sudut bulatan secara formula. Tangent pada suatu bulatan ialah garis lurus yang menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Okey, itu dia punya definisi. Okey, tapi tangent tu adalah garis lurus. Tangent tu adalah garis lurus dan apa kan rupa tangent? Rupa tangent macam ni. Dia ada satu garis lurus dan dia sentuh satu je titik pada bulatan. Garisan merah ni kita panggil sebagai tangent. Tangent kepada suatu bulatan, yes. Ini kita panggil tangent. Ini mungkin baru untuk awak. Jadi apa tu tangent? Tangent itu adalah garis lurus yang menyentuh pada satu saja titik. Jadi kalau saya buat macam ni, ini bukan tangent, bukan sebab dia dah sentuh dua. Bukan tangent. Bukan tangent. Tapi kalau saya buat macam ni, saya buat macam ni. Maka ini adalah tangent. Sebab apa? Sebab ada tentu satu titik. Okay, jadi mungkin istilah ni baru untuk awak, tangent. Apa tu tangent? Tangent itu adalah garis lurus yang menyentuh bulatan ada satu titik sahaja. Itulah tangent. Yes. Saya rasa ini baru tahu. Itulah tangent. Tapi jangan hafal ini, tak payah hafal dia punya rajah sahaja. Ingat rajah dia. Ada garis lurus, sentuh kat satu titik. Itulah tangent. Yang ni tak, yang ni sebab apa? Sebab dia sentuh pada dua. Even macam ni pun bukan. Bagi dia sentuh pada dua pun bukan tangent. Tangent tu betul, dia sentuh ke satu je. Bukan tangent. Okey. Habis kali saya bagi 2 minit dengan datang. 6.39 saya padam. Nampak pula. Nampak pula saya padam. Ingat. Masa tu kalau nak senang. Okey, jadi selepas ini kita cerita pasal tangent. Lagi sikit bulatan ni kita bercerita pasal tangent. Jadi awal ada 3 subtopik dalam bab 6. Yang nombor 1 hingga 8 apa nama subtopik dia? Sekejap. 1 hingga 8 nama subtopik dia adalah sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkung oleh suatu lekuk. Panjang nama subtopik dia. Lepas tu saya tak ingat. Alright, lepas tu yang subtopik kedua, nombor 9 dan 10 awak belajar
berkenaan dengan sisi 4 kitaran. Dan sisi 4 kitaran ada 2 tu je dah. Sebenarnya sisi 4 kitaran yang paling penting ni je. Ini yang paling penting lah. Kalau dia tersentuh pada setiap militan, berhadapan dengan dia tambah 180. Kalau dia sentuh pada militan, sudut yang berhadapan dengan dia, jika ditambahkan akan dapat 180. Okey. Yang ni awak tak ingat pun tak apa sebab awak boleh selesaikan secara logik. Tapi kalau ingat pun tak ada masalah. Okey, itu 6.2 dan 6.3 kita bercerita pasal tangent. Sekejap lagi saya akan padam semua dan saya akan tambah lagi. Apa kata? Ciri-ciri tangent. Okey, nampak belum saya nak padam. Alright. Padam 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya 12. Okey, nomor 12. Awak lukis dua bulatan yang sama besar. Saya stres betul kan. Dua bulatan yang sama besar. Lepas tu, okey, ini titik asalannya. Okey, pastikan. Okey, saya nak awak lukis bulatan yang kedua, tapi pastikan dia sama aras. Sama aras. Okey, ni. Okey. Pastikan dia sama aras. Lukis bulatan yang kedua, dia bersilang macam ni dan pastikan titik asalan dia sama aras. Dan sama besar, of course dia akan sama besar lah. Sama aras dan sama besar. Okey. Sama aras dan sama besar. Lepas tu awak gariskan ini. Dia menyentuh kat satu titik je. Garis. Dia sentuh kat satu titik je. Macam tu. Garis panjang. Sentuh pada satu titik sahaja. Sorry kalau awak dah terlukis banyak bulat. Sebab yang lepas-lepas ni dia ada 2 bulat sebenarnya. Dia tak sama yang macam kita buat tadi. So kita namakan dia
AB dah, garis lurus AB. Okey. Lepas tu AB dia jelas dekat situ. Lepas tu buat juga dekat bawah. Buat juga dekat bawah. Maknanya dia sentuhkan dia titik yang sama. Kita namakan CD. Kita namakan CD. Okey, jadi kita panggil garisan AB ni sebagai ialah ke adalah apa yang dipanggil sebagai tangent sepunya. Kita panggil sebagai tangent sepunya. Kenapa kita namakan dia tangent sepunya? Sebab tangent untuk bulatan, saya namakan dia bulatan P lah. Pasal saya namakan dia bulatan Q. Tangent untuk bulatan Q adalah sama juga dengan tangent untuk tangent untuk bulatan P sama juga dengan tangent untuk bulatan Q. Jadi mereka berkongsi tangent yang sama. Jadi garis lurus AB ini adalah apa yang kita panggil sebagai tangent sepunya. Jadi CD juga adalah benda yang sama. Benda sama. Senang cerita, tangent sepunya ni adalah tangent yang dikongsi oleh dua bulatan atau tiga bulatan. Boleh jadi tiga bulatan. Contoh lain kan saya bagi contoh yang ni saya bagi ni je lah, tak asal ni. Contoh saya ada tiga bulat yang sama besar dan dia selari. Dia punya titik asal dia selari. Maknanya kalau saya buat satu garisan tangent mereka sama, okey besar dia dapat. Tapi macam tu lah, poin saya dia sama, bulatan dia sama besar dan dia punya titik asalan dia selari, maka PQ ni adalah tangent sepunya. PQ ni adalah tangent sepunya. Sebab apa? Sebab dia adalah tangent kepada A, dia adalah tangent kepada B, dia adalah tangent kepada C. Dia orang share tangent. Okey, mungkin awak tertanya-tanya seberapa jauh kata tangent ni boleh pergi. Okey, sebab tangent tu adalah garisan lurus. Jawapan dia akan dia pergi sejauh mana yang dia garis lurus yang sangat panjang. Tapi kita lukis setakat yang kita nak dah lah. Tapi dia boleh pergi sejauh yang boleh lah. Awak akan, kalau tak silap saya, awak akan mula belajar mengira panjang tangent ini. Contohlah antara tangent ni dan tangent ni mungkin ada cukup dalam soalan. Panjang antara tangent di sini, garis di sini dan garis di sini. Persamaan tangent pun nanti awak akan belajar. Lawan lagi kata 4. Okay, jadi itulah itu yang nombor 12. Alright. Lepas tu kita tengok yang nombor 13. Okay, nombor 13 ni awak bikin bulatan. Okay, lepas tu awak lukis yang satu lagi tu dia kecil sikit. Kecil sikit. Ya. Kecil sikit. Asalan. Tak selari pun tak apa, tak selari pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting apa yang nak ditunjukkan adalah tangent sepunya dia. Ini dengan sini. Ini tangent sepunya. Tangent sepunya. Tentu pada satu titik sahaja. Tangent sepunya. Jadi 12 dan 13 ni ada lagi dua sebenarnya. Ada lagi dua. Tangent sepunya. Okay, lepas tu nombor 14. Nombor 14 bulatan sama saiz. Okay, sama saiz dan dia punya
Asalan dia selari. Asalan dia selari. Okay, titik asalan dia selari. Okay, jadi tangent punya dia dekat mana? Jadi sama size. Titik asalan dia selari. Okay, jadi tangent punya dia ada dekat sini. Ada dekat sini. Ada dekat sini. Ini banyak sikit. Juga. Kurang. Saya dah kembali, tapi saya tak bunyi. Daripada tadi ada kat sebelah saya. Dan dekat sini. Yes. Ini yang merah ni lah. Yang merah ni semua adalah tangent sekali. Dan semua tu adalah tangent yang selari. Yes. Tangent selari. Kenapa saya cakap tangent selari? Tangent sepunya. Tangent sepunya. Bukan tangent selari. Kenapa saya cakap selari? Okey, lepas tu saya yang ke-15. Okey, saya yang ke-15 pula macam ni. Ya, awak ada bulatan. Lepas tu awak ada bulatan yang kecil sikit. Dia tak selari pun tak apa. Titik asalan tak selari pun tak apa. Kecil sikit tapi dia sentuh. Dia sentuh pada satu titik. Macam ni. Dia sentuh pada satu titik. Okey. Jadi ini jadi mana tangent sepunya dia? Sini tangent sepunya dia. Ini tangent sepunya dia. Dan C tangent sepunya dia. Yes, tangent sepunya. Yang merah ni semua tangent. Okay, jadi 12, 13, 14, 15 bawah satu keluarga yang sama. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang tangent sepunya. Apa tu tangent sepunya? Tangent sepunya itu adalah garis lurus yang dikongsi oleh dua bulatan, dua atau lebih bulatan. Tangent sepunya adalah garis tangent adalah garis lurus. Ingat. Tangent itu sendiri adalah garis lurus yang menyentuh pada satu saja titik. Satu je titik disentuh. Tapi bila dia melibatkan dua bulatan, kalau dia sentuh pada titik yang sama ni, maknanya kita kata dia kongsi lah. Dia berkongsi tangent yang sama, maka kita kata dia tangent sepunya. Jadi 11, 12, 14, 15 ni satu keluarga yang sama. Awak boleh kategorikan di dalam satu bidang. Okay. Alright, kita tengok dulu 655 saya baca. Mungkin kalau nak tulis ke, kalau nak labelkan dia punya garis lurus yang macam ni pun boleh. Nak labelkan CD adalah tulis sebenarnya boleh, tapi tengok tahu lah apa tu tulis sebenarnya. Kalau tak label pun tak apa. Yang penting tengok tahu. Tengok tahu apa benda tu tulis sebenarnya.
Okey, 65 saya padam. Alright. Saya padam dan kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey. Ada lagi dua lagi lukisan. Alright. Dua lagi lukisan. And then done. Cukup kan. Lepas ni kita just buat soalan sahaja. Oh, sorry. Okey. Okey. Awak berkata tidak. Okey. Lepas tu kita ada titik asalkan. Okey. Lepas tu titik asalkan dia titik asalkan. Alright. Lepas tu awak gariskan dia. Saya akan mewarnai dia. Ini mewarnai dia. Okey. Alright. Garis dia sampai agak-agak lah. Sedikit. Alright. Lepas tu apa buat? Daripada ujung ni awak gariskan so that dia kena pada satu titik sahaja. Tangent, yes. Okey, buat macam garisan tangent. Satu titik saja. Okey, lepas tu berhenti. Sama juga dekat atas. Okey. Right? Lepas tu, jadi okey, ya, sebelum saya habiskan, sebelum saya sambung ini, saya terlupa lagi satu fakta lah untuk yang apa? Saya terlupa satu fakta untuk beritahu awak. Okay, tadi ada kita ada bulatan. Okey, lepas tu saya cakap tadi, tangent kita adalah lupa nak cakap. Okey, ini tangent. Ini tangent. Kalau saya buat satu garisan daripada asalan pergi ke tangent macam ni, maka ianya adalah 90 darjah. Lupa nak cakap tadi. Sorry. Tambah. Okay. Jadi kalau awak buat garisan tangent tu macam ni. Kalau awak buat garisan tangent tu macam ni, dan awak sambungkan yang satu titik tu kepada titik asalan, maka ini adalah 90 darjah. Okey. Jadi kita ada A,
ada B, ada C. Lepas tu kita ada Y darjah, ini pun Y, sama. Lepas tu kita ada X dan kita ada X darjah. Okay. Lepas tu sebab saya cakap tadi yang tu maknanya yang ni kan tangent kan. Jadi dia garis titik yang satu ni sambungkan dengan asalan, maka ini adalah 90 darjah, ini adalah 90 darjah. Dan panjang ini sama juga dengan ini sama juga dengan ini. Kita dapat bentuk ni sebab apa? Kita boleh dapat bentuk ni sebab kalau awak ambil dua tangent daripada selari dia tak selari, macam ni kan? Okay. Awak buat dua tangent, selagi dia tak selari. Okay, selagi dia tak selari, awak panjangkan tangent dia akan berjumpa juga dekat satu point, dekat satu titik. Kalau panjang ni. Kalau panjang ni. Ni sebenarnya datang daripada sini. Buat dua tangent dan panjangkannya sampai dia berjumpa kat satu tempat. Dan garisan lurus daripada sini menuju ke sini akan membelah mereka. Dan mereka adalah apa orang kata? Simetri. Ini panjang sama dengan ini panjang sama dengan ini. Darjah ni sama dengan ini sama dengan ini. Ini yang dah apa kata? Yang dah dicantikkan. Tapi mana datang daripada benda ni? Datang daripada sini. Apabila kita sambungkan, silangkan antara dua tangent. Jadi kira dia dah cantikkan lah. Dia dah cantik. Jadi lepas tu ada beberapa karakteristik. Saya tulislah walaupun awak dah nampak pun. Right? Okay, pertama adalah OA sama juga dengan AC. Yang kedua, CP adalah sama juga dengan AB. OA sama juga dengan AC tak, sorry, OC. OA sama juga dengan OC. CB sama juga dengan AB. So, OAB, sudut OAB sama juga dengan sudut OCB, iaitu 90 darjah. Dan sudut OAB sama juga dengan sudut OCB, iaitu apa? 90 darjah. Yes. So, sudut AOB adalah sama juga dengan sudut COB. AOB iaitu sudut Y lah, sama juga dengan sudut COB. Baik, saya buat dengan Y, sudut Y. Sudut Y. Lepas tu kita ada OBA sama juga dengan OBC. OBA, OBC yang X. Yang X. Right? So, ada segitiga AOB dan segitiga COB adalah congruent. Saya tak pasti kalau awak pernah dengar istilah itu. Congruent tu maksud dia mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Mempunyai bentuk dan saiz yang sama.
Basically segitiga yang sama lah. Kan sama. Segitiga AOB sama juga dengan segitiga COB. Segitiga yang sama, congruent. Itu maksud congruent. Congruent itu maksudnya segitiga yang sama. Akhir sekali, pertanyaan saya adalah AOC, sudut AOC tambah sudut ABC akan dapat 180 darjah. Sudut AOC tambah sudut ABC akan dapat 180 darjah. Kata lain kat tambah Y bukan. AOC adalah 2Y. 2Y tambah 2X. Maka 180 darjah. Cara bila dapat 180 darjah? Sebab segi empat jumlah darjahnya adalah 360 darjah. Okey? Segi empat. Ini adalah segi empat. Kalau awak tengok secara bilang AOCB adalah segi empat. AOB adalah segi tiga. Maksudnya dua segitiga ini bila ditambah akan jadi segi empat. Dia dah bagi dekat sini 90. Dia dah bagi dekat sini 90. Maknanya 360 darjah tolak 180 darjah akan dapat 180. Jadi betul lah. Sebab ini dah 90. Ini dah 90. Jadi baki dia yang ni, okey, yang ni dengan yang ini kalau tambah mesti dah dapat baki dia iaitu 180 darjah. Jadi sebenarnya apa yang saya cuba nak sampaikan adalah fakta-fakta ni awak tak perlu ingat pun kalau awak betul-betul faham bentuk ni memberi maksud apa. Jadi awak tengok pun awak nampak OA sama juga dengan OC, panjang dia sama. CB sama juga dengan panjang AB, panjangnya sama. Lepas tu sudut dia 90 darjah. Sebab saya dah cakap tadi, saya tertinggal. Jadi sekali saya ingatkan, kalau awak ada bulatan dan awak ada garisan tangent, satu titik. Ambil satu titik tersebut, buat garis lurus sehingga menyentuh titik pada asalan, maka ini akan dapat 90 darjah. Okey, dapat 90 darjah. Itu satu detail yang saya terlepas tadi. Saya harap awak letak dalam awak punya nota. Okay. Okey, jadi itu je yang saya 16. Jadi tak salah pun tak apa. Sebab hari tadi saya nak tunjuk macam mana boleh dapat ni. Ni sebenarnya yang dah dipermudahkan dan dicantikkan lah. Dia datang daripada mana? Dia datang daripada dua tangent yang disilamkan. Dua tangent yang disilamkan. Maksudnya kita ada satu bulatan. Lepas tu selagi dia tak selari. Dia tak boleh selari. Ni dekat sini. Lepas tu dia dekat sini. Saya kena skip kemudian. Okay, lepas tu sampai dia bersilang. Jadi tadi kita dah cakap kalau kita buat garisan lurus sampai ke asalan, maka ini adalah 90 darjah. Sama juga dengan ini, buat garis lurus sampai ke asalan, maka dia akan dapat 90 darjah. Lepas tu yang ni, buat satu garisan sampai menuju ke titik asalan. Ni sama dengan ini. Ni sama juga dengan ini. Yang dah dicantikkan lah. Boleh salin dulu. Saya rasa macam tak sempat lah quiz hari ni. Kita buat esok je lah. Quiz. Tak sempat.
Salin 7.13 saya patah. 7.13 lebih kurang sikit lah, tak apalah sebab 7 bulan ke 17. 7.13 saya patah. Okey, 7.13. Saya akan padam. Okey, saya akan padam. Alright. Okey, nanti. Right, last. Okey. Cara belakang. Baik, cara belakang. Lepas tu, okey. Lepas tu buat apa? Awak akan lukis dia punya uh, tinja. Okay, lukis dia punya tinja. Okey, daripada sini awak buat segitiga dan dia sentuhlah pada setiap lilitan membentuk segitiga. Okey, membentuk segitiga. Jadi kita akan namakan dia A, kita akan namakan dia B, C, D, E. Okey.
Sebelum saya sambung ni, saya nak recap balik. Ini recap. Okay, kita ada bulatan. Lepas tu, ini adalah asalan. Okey. Ini kita panggil sebagai perentas. Alright? Ini kita panggil sebagai perentas. Yang merah. Jadi, yang biru ni adalah tempering major. Berapa? Sebenarnya paling besar. Major lah besar. Jadi, yang kecil ni kita panggil sebagai tempering minor. Tapi yang saya nak awak fokuskan adalah perentas. Saya nak awak fokuskan kat perentas ni. Okey. Sekarang dia macam ni. Saya ada sudut ini. Okey. Sudut A, B, E. Dan saya namakan dia sebagai P. Bila sudut dia adalah ABE, maka saya nak yang awak fokuskan adalah pada BE, iaitu dia punya perentas tu. Perentas kepada bulatan ini. Jadi, at this moment, saya nak awak abaikan sebenarnya. Maksudnya, tengok pada perentas ini. Ini adalah perentas kepada bulatan. Okey. Ini akan sama juga dengan ini. Maknanya P sama juga dengan Q. Apa yang saya nak awak buat pada awak punya darjah adalah awak colourkan, tapi jangan pekat. Colourkan dengan pensel supaya awak nampak. Buat macam lori je dengan pensel. Kalau dia bagi kita sudut ini, maka kawan dia akan dekat sini. Sudut B, D, E ataupun Q, kita panggil dia sebagai tembereng selang seli. Saya tak tahu apa nama dia. Tembereng selang seli, kita panggil dia. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia alternate segment. Sebab tembereng adalah segmen. Segmen major, segmen minor. Ini adalah chord. Okey. Saya akan buat lukisan itu untuk tunjukkan pada awak. Dan awak pun buat sekali lah. Okey. Lukis exactly sama macam rajah ni. Exactly sama. Maksudnya dia mana dia sengaja dekat. Dia sengaja dekat sini. Okey, dia sengaja dekat sini. Okey, lepas tu dia naik ke sini, dia naik ke sini dan dia naik ke sini. Jadi kita ada sama juga A, B, C, D, E. Okay. Sekarang ni saya bagi sudut dia dekat sini pula. Okey. Saya bagi sudut dia dekat sini. Maka BD ni akan jadi awak punya perentas. Ini akan jadi awak punya perentas. Alright. Maka kawan dia akan berada dekat mana? Kawan dia akan berada dekat sini. Ini P, ini Q. Ini satu lagi. Saya nak awak macam colourkan sikit dengan pensel supaya awak nampak.
Nak kata yang ini sama dengan ni. Yang ni sama dengan ni. Jadi tengok pada keadaan. Ini adalah dua rajah yang terakhir. Ini just recap je. Kalau ni tak ada pun tak apa. Cuma awak perlu ingat je lah. Mana perentas, mana tembeling itu semua lah. Jadi dalam hal ni kita panggil itu BPD dan BPD. Ini BPD dia adalah kita panggil sebagai tembeling selangsung. Jadi sudut dalam, sorry saya tertinggal, sudut dalam nama panjang, sudut dalam tembeling selangsung. Tapi nama dia tak penting, yang penting awak tahu kedudukannya. Tahu kedudukannya. Kalau dia bagi sudut kat sini, maka kawannya dekat sini. Kalau dia suruh bagi dekat sini, maka kawannya dekat sini. Dan dia hanya untuk segitiga sahaja. Awak hanya belajar untuk segitiga sahaja. Jadi kalau awak terjumpa macam ni kan, kalau awak terjumpa, sekejap. Saya nak pada recap ni, saya nak refer yang buku teks. Apa dah? Okey sikit. Okey, bukan buku teks actually. Tak apa, boleh saya dulu, boleh saya dulu. Okey, saya bagi awak, boleh dah 3 minit, 7.26. Lepas tu saya akan habiskan kelas kita dekat sini. Jadi tak salin pun tak apa sebab ini adalah subtopik yang paling last sekali dalam bab 6. Jadi saya just tunjuk je, sebab kita akan properly belajar benda ni di dalam Islam. Just salin ni dan cuba saya akan tunjuk macam mana nak guna benda lah. Boleh lah, boleh kalau nak salin boleh juga. Sebab reference. Tapi itu dah kira latihan lah. Yang ini dah kira latihan. Ni semua yang daripada nombor 1 sampai nombor 17 ni semua dah tahu. Kira 17 kan ada 2 lah. 17A dan 17B. Tapi saya tak ada A dan B, saya buat 1 je. Saya buat 1 je. Saya buat 1. Nanti itu tunjuk awak boleh buat 1. Okay, buat je salin dulu. Lepas kita akan cerita pasal sikit lagi. Okey, ataupun tak apa. 75 tak apa. Saya explain sekarang. Sebab dah maghrib pun. Okey, macam ni. Dia suruh cari, kita ada PQU 50 darjah. Okey, lepas tu UQT dia bagi X dan QST dia bagi 105. Okey,
Jadi dia suruh cari X. Okay. Saya just tunjuk tak apa. Jadi macam mana nak cari X? Saya akan anggap ini sebagai satu sudut. Bila saya anggap ini sebagai satu sudut, maka ini akan jadi perentas saya. Ini akan jadi perentas saya. Jadi mana kawannya? Kawannya adalah ini. Ini kawannya. Kawannya. Ini kawannya. Sama macam contoh yang ni. Jadi saya ambil sampai ke sini. Jadi 50 darjah tambah X darjah sama juga dengan 105 darjah. Maka X adalah 105 darjah tolak 50 darjah. Dapat berapa? Dapat 55 darjah. Macam tu je cara nak guna. Cara nak kena pasti. Tak boleh yang satu. Itu contoh dia. Okey. Alright. Kita sambung kelas kita esok insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa soalan boleh berserai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey, sambung besok insya-Allah. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah, sama-sama. Waalaikumsalam. Okey. Sama-sama. Okey, video ya, boleh. Tunggu saya boleh. Sama. Okey. Waalaikumsalam Haris. Okey, sama. Alright. Okey. Okey, sama. Okey, bye. Tu gambar apa tu Hamzah? Seramnya.